جليل الله جليل الله جليل بدر من طيبة تجلى بدر من طيبة تجلى بدر من طيبة تجلى فأضاء نورا ولحين الله جليل الله جليل الله جليل يا هنا من راح وزارك يا هنا يا هنا يا هنا من راح وزارك يا هنا من راح وزارك ثم شاهد بانشراحي الله جليل الله جليل الله جليل إنني أمدح جمالك إنني أمدح جمالك إنني أمدح جمالك ما على المدح جناحي الله جليل الله جليل الله جليل إنني قد ذبت شوقا إنني قد ذبت شوقا إنني قد ذقت شوقا حبكم فيه ارتياحي الله جليل الله جليل الله جليل سيد العرب حبيبي أغلى من نور عيوني وجدتني بعمري أبا الزمر المصوني يابا سيد العرب حبيبي سيد العرب
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-mudhib lil-nisyan bi nurihi wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma rasulullah amin. Amma ba'd. Sidang penuntun program diskusi pada petang yang berbahagia ini, pertamanya saya mengucap terima kasih kepada Pertubuhan Patim, iaitu Pertubuhan Tarekat Muhammadiyah Malaysia, yang dipengerusikan oleh Datuk Syekh Muhammad Fuad bin Kamaluddin, kerana dengan izinnya dan juga dengan usahanya, Datuk Syekh Muhammad Fuad telah mengeluarkan satu kitab yang amat berharga dan penting dalam situasi suasana yang dihadapi oleh masyarakat Malaysia, iaitu negara Malaysia umumnya, itu berkaitan tentang penularan virus COVID-19 atau corona, yang mana meratai akan bala atau musibah ini ke atas dunia keseluruhannya. Maka insya-Allah saya pertamanya berterima kasih kepada Datuk Syekh Muhammad yang telah mengeluarkan buku yang berharga ini untuk ditetapi dan diamalkan oleh masyarakat muslimin di Malaysia dan juga negara jiran, iaitu satu buku yang telah ditulis oleh seorang ulama yang tidak asing lagi di kalangan dunia Islam, iaitu Al-Allamah Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, yang bertajuk Amalan Menolak Wabak dan Bala. Amalan Menolak Wabak dan Bala. Jadi buku ini dikeluarkan bertepatan pada saat yang genting di kala sekarang ini, dan insya-Allah sama-samalah kita mengambil manfaat daripada buku ini. Moga-moga muslimin muslimat dan juga masyarakat umumnya dapatlah berhadapan atau menghadapi suasana yang gawat ini dengan penuh tenang, penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menentukan sesuatu yang berlaku ke atas kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mampu untuk menolak apa yang kita hadapi sekarang ini. Ya, bagaimana Allah Taala berfirman, "Allahu khairul hafizah." Maka Allah Taala lah sebaik-baik pelindung atau pemelihara kepada kita. Maka sebelum saya menyoroti buku ini, terlebih dahulu saya akan baca mukadimah daripada yang berbahagia Datuk Syekh Muhammad Fuad yang mengeluarkan buku ini, menterjemahkan dan mengedit, menyunting amalan-amalan yang ada dalam buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Buku kecil ini mengandungi beberapa amalan dan doa bagi menolak sebarang wabak dan bala yang saya petik di kitab Sa'adah Ad-Darain fi salah ala sayyidil kaunain, fi salat ala sayyidil kaunain sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karangan seorang ulama besar di Islam, Al-Allamah Al-Qadhi Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullahu taala, yang wafat pada tahun 1350 Hijrah. Ini adalah terbitan kedua selepas terbitan pertama pada tahun 2005 sebagai salah satu langkah dan usaha bagi menghadapi wabak dan bencana yang melanda negara kita. Pada tahun ini buku ini dikeluarkan sekali lagi lantaran kemunculan wabak corona virus COVID-19 yang telah melanda banyak negara. Tidak sahaja sebagai membantu umat Islam menghindari wabak yang sedang menular pada hari ini, tetapi juga bagi wabak dan juga bala bencana yang lain. Sesungguhnya kita diperintahkan supaya berikhtiar untuk melindungi diri dan juga keluarga kita daripada segala mara bahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Semoga dengan adanya sedikit pedoman daripada amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh ulama ini, kita dapat melakukan apa yang sepatutnya demi kelangsungan kehidupan yang sejahtera di dunia dan juga di akhirat. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan sesuatu itu dengan sia-sia. Justru dengan hanya kembali kepada Allah yang Maha Berkuasa dapat menyelesaikan musibah dan permasalahan yang melanda pada hari ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Disemak oleh Al-Faqir ilallah Muhammad Fatih Kamaluddin. Pengarang kitab Amalan Menolak Wabak dan Balak ni iaitu Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ini, secara ringkasnya dia adalah merupakan jaguh ahli sunnah wal jamaah yang telah berjuang dengan kesungguhannya dan mujahadahnya untuk membawa akan fahaman ahli sunnah wal jamaah ini agar ianya menjadi fahaman yang dipegang oleh semua umat Islam, dan waktu yang sama dia telah berusaha untuk berhadapan dengan mereka-mereka yang membawa pemikiran-pemikiran bid'ah, yang pemikiran yang menyeleweng daripada agama Islam. Maka dia telah berusaha melalui tulisannya dan juga melalui perkataannya dengan daya dia, sehingga dia telah menulis banyak karangan-karangan untuk dimanfaatkan oleh umat Islam. Beliau ini secara ringkasnya lahir di satu kampung di Palestin yang bernama Izim. Kemudian beliau membaca Al-Quran Karim dan menghafaznya daripada ayahnya yang juga seorang daripada masyayikh di Palestin. Ya. Kemudian beliau juga telah belajar di Masjid Al-Azhar, menimba ilmu pengetahuan daripada ramai masyayikh-masyayikhnya. Di antara masyayikhnya yang terkenal iaitu Syekh Ibrahim As-Saqah, Asy-Syafi'i, Syekh Muhammad Damanhuri Asy-Syafi'i, Syekh Ahmad Al-Ajhuri, dan ramai lagi di kalangan para ulama atau masyayikh Al-Azhar yang mana beliau telah menuntut dengan mereka. Dan beliau juga sering bermusafir untuk menuntut ilmu pengetahuan, sehingga beliau pergi ke Baitul Maqdis, Turki, Syria, Iraq, Hijaz, Makkah Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Syekh ini juga sebab ketinggian ilmu dia, dia telah dilantik menjadi qadi di wilayah Syam, menjadi ketua qadi di Mahkamah Tinggi Beirut pada tahun 1305 Hijrah. Dan itulah secara ringkas tentang biodata Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani yang dapat kita nyatakan di sini. Kemudian buku ini mempunyai sanad yang menyampaikan ke pengarangnya, iaitu Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani, yang mana dia diambil buku ini. Saya bacakan sanad dia. Saya Syekh Muhammad bin Kamuddin diijazahkan dengan segala amalan dan ilmu karya sanad kepunyaan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ini, yang mana saya ambil daripada guru-guru saya kasihi, di antaranya Dr. Said Abdul Munaim bin Abdul Aziz Al-Ghumari, Al-Muhaddis Syekh Mahmud Said Mahmud Asy-Syafi'i, dan Syekh Muhaddis Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang mana ketiganya mengambil daripada ayahanda yang pertama, iaitu Muhaddis Said Abdul Aziz Ibn Said Al-Ghumari, yang mengambil dari pengarangnya iaitu Al-Allamah Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani. Itu di antara sanad yang menyampaikan buku ini daripada pengeluarnya kepada pengarangnya. Sidang penuntun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mutaakhir ini kita menyaksikan semakin banyak wabak yang menular dan bala yang menimpa umat Islam. Tidak selesai dengan malaria, ta'un dan denggi, datang pula JI, sesama burung, dan terkini COVID-19. Begitu juga dengan bala yang diturunkan oleh Allah
Subhanahu wa taala seperti jerebu, tsunami, Katrina, gempa bumi dan lain-lain. Semua manusia mahukan dirinya terlepas daripada kemudaratan ini. Pelbagai ubat dan peralatan canggih telah dicipta oleh ahli profesional untuk mengubati dan menghindarinya. Namun masalah ini masih belum berakhir. Bahkan tiada siapa pun yang dapat memastikan bahawa dirinya terselamat, kerana yang menentukan, berkuasa dan menyembuhkan adalah Allah. Namun, apa yang pasti kita diberikan peluang untuk berikhtiar dan berusaha untuk mencegah dan mengubati penyakit. Kerana setiap penyakit itu pasti ada ubatnya, kecuali mati. Hanya kepada Allah tempat meminta pertolongan, keamanan, keafiatan dan kesembuhan. Doa muka surat 26. Doa amalan menolak wabak dan bala. Wabak dan bala bukanlah masalah baru dalam kehidupan manusia. Ia telah berlaku sejak dari dulu lagi dan muncul satu persatu hingga ke hari ini. Justru kita melihat tidak sedikit cara dan amalan yang telah dilakukan dan diajar oleh ulama bagi mengubati wabak dan menghindari bala. Dalam buku kecil ini, saya memaparkan beberapa amalan yang telah dilakukan oleh mereka dan didapati mujarab sebagaimana direkam di dalam kitab As-Sa'adah Ad-Dain fi Salah ala Sayyidil Kaunain dalam bab faedah menolak ta'un dan wabak. Walaupun ada antara wabak atau bala yang pada hari ini tidak ada pada zaman dahulu, amalan ini boleh dilakukan bagi mengatasi masalah tersebut kerana tujuan adalah sama untuk memohon perlindungan dan penjagaan serta kesejahteraan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pembaca boleh mengamalkan, iaitu penonton-penonton boleh mengamalkan mana-mana amalan yang dimuatkan dalam buku ini. Sama ada yang membuat doa ataupun jampi ataupun sebagaimana disarankan. Pertama, buku surat 29. Baca ayat 128 dan 129 dari surah At-Taubah sebanyak 7 kali. Setiap kali selepas salat. Iaitu yang berbunyi, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dibaca 7 kali selepas setiap salat. Dan penonton dan sedang pembaca boleh melihat makna ayat Al-Quran ini dalam terjemahan Al-Quran. Amalan yang kedua, sentiasa membaca doa di bawah yang berbunyi, Allahumma adkhilil Islam qalbi wa thabitni bihi wa a'inni alaih. Ya Allah, masukkanlah Islam ke dalam hatiku, tetapkanlah aku dengannya dan bantulah aku untuk berpegang teguh dengannya. Mana sentiasa baca doa ini. Amalan yang ketiga, mengamalkan doa di bawah. Hayyun samadun baqi walahu kanafun waqi dakhaltu fi kanafillah wastajartu bi sayyidi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam asallahu ay yakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Amalan yang keempat, mujarab untuk menolak wabak dan bala ialah membaca doa qunut. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Jadi saya tak membacakan terjemahan terhadap doa-doa amalan yang dibaca ini. Kerana apa? Kerana sedang penonton dan juga pembaca boleh mendapatinya di dalam buku itu tertulis terjemahannya. Supaya kita boleh beramal dengan sesuatu yang kita fahami. Yang kelima, bagi menolak ta'an atau sebarang wabak, amalkan ayat-ayat dan zikir-zikir di bawah, iaitu laisa laha min dunillahi kashifah, dan ayat saya ja'alullahu ba'da usri yusra, juga astaghfirullahal azima wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, dan zikir fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim.
Dan akhirnya fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini di antara amalan yang seyogianya boleh dibaca untuk menolak ta'un dan sebarang wabak yang lain. Kemudian yang keenam, bersolawat. Diriwayatkan daripada sebahagian ulama bahawa antara amalan yang paling besar untuk menolak ta'un dan bala-bala besar ialah dengan bersolawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara salawatnya ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tadfa'u anna at-ta'na tadfa'u anna biha at-ta'na wa at-ta'un innama amruhu idza arada syai'an ay yaqulahu kun fayakun. Kemudian amalan yang ketujuh, melakukan salat 2 rakaat pada waktu tengah malam dengan membaca pada setiap rakaat surah Yasin selepas surah Al-Fatihah. Kemudian salam, selepas salam baca sebanyak 1000 kali nama Allah, Ya Halim, Ya Halim, Ya Halim, 1000 kali. Kemudian amalan yang ke-8, amalan yang mujarab untuk menolak wabak dan bala, iaitu membaca syair di bawah. Li khamsatun udfi bihim harral waba wal hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Ini di antara syair yang dibaca untuk menolak wabak. Kemudian yang ke-9, membaca doa yang diriwayatkan daripada Imam yang Agung Abu Hanifah radhiyallahu taala an. Beliau berkata, setiap orang yang sentiasa membaca doa ini atau membawa bersamanya di dalam keadaan suci atau disimpan di dalam rumahnya, maka Allah akan memeliharanya dan keluarganya daripada penyakit ta'un dan bala-bala yang lain dengan keberkatannya, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi'adadi khalqik, bi'izzati arshik, biridha nafsik, binuri wajhik, bimabalaghi ilmik, bighayati qudratik, bibasti ra'fatik, wa bihaqqi haqqiq, bimuntaha rahmatik, biidraki masyiatik, bikulli sifatik, bitamami wasfik, binihayati asma'ik, بمكنون سرك، بجميل سترك، بجزيل فضلك، بكمال منك، بفيض جودك، بشديد غضبك، بسابق رحمتك، بأعداد كلماتك، بتفريد فردانيتك، بتوحيد وحدانيتك، ببقاء بقائك، بعزة ربوبيتك، بعظمة كبريائك، بجاهك، بجلالك، بكمالك، بأفعالك، بإنعامك، بسيادتك، بملكوتيتك، بجباريتك، بمنانيتك، بعطفك، بلطفك، ببرك، بإحسانك، بحقك، بحق حقك، أن تجعل لنا فرجا ومخرجا وشفاء من الهموم والغموم والوباء والبلاء وجميع الآفات والآهات في الدنيا والآخرة، وبحق كافها يا عين صاد، وبحق طه وياسين وصاد، وبحق حميم عين سين قاف، وبحق إن فتحنا لك فتحا مبينا يا أرحم الراحمين. Amalan yang ke-10, bertasbih. Daripada Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu menyatakan bahawa sebaik-baik perkara yang boleh mengobati ta'an ialah tasbih. Dikatakan kerana zikir mampu menolak sebarang azab dan kerosakan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Falaula annahu kana minal musabbihin, la labitha fi batni ila yaumi yub'atsun." Kemudian amalan yang ke-11, membaca surah Al-Fatihah pada awal pagi setiap hari sebanyak 28 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ke-12, amalan yang ke-12, membaca pada waktu pagi setiap hari sebanyak 1000 kali la ilaha illallah. Amalan yang ke-13, membaca selepas subuh 3 kali dan selepas maghrib 3 kali doa ini. Kafha ya ain sad kifayatuna, amin. Ain sin qaf himayatuna,
Bismillah babuna tabaraka hitanuna yasin saqfuna wallahu min waraihim muhit bal huwa Quran majid fi lauhin mahfuz. Kemudian baca 3 kali jalla rabbi wa qadar azza rabbi wa qahar wallahu al-mu'inu liman sabar wa la dzikrullahi akbar. Allahumma ya rafi'as saqam wa ya bari'an nasam wa 'aliman bi jami'il alam idfa' 'anna al-bala'a wal waba'a wal amrada wal mautan faj'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amalan yang ke-14, mujarab bagi menolak wabak dan bala ialah membaca kitab Sahih Al-Bukhari dan Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karangan Qadhi Iyad. Amalan yang ke-15, amalan yang mujarab apabila seseorang itu ditimpa sesuatu kesempitan atau kesusahan ialah menggenggam jari tangan kanan kemudian dibuka dengan kalimah la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian baca doa ini. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'anu wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amalan yang ke-16 berwudu. Dengan sentiasa berwudu seseorang itu tidak akan dijangkiti wabak taun atau penyakit yang lain. Amalan yang ke-17 iaitu bersedekah. Sesiapa yang melazimkan amalan sedekah pada pagi dan petang tidak akan ditimpa keburukan pada siang dan malam hari itu. Kemudian amalan menolak wabak dan bala dengan cara ditulis akan ayat-ayat dan doa-doa di atas kertas atau seumpama sebagaimana yang ditulis oleh para ulama dahulu kala yang menulis akan doa-doa di atas kepingan piring dan pinggan putih ataupun kulit kijang ataupun di atas sebarang di atas timah yang timah yang boleh ditulis lah ya, yang menggunakan air mawar dan sebagainya lah. Jadi dibolehkan untuk kita menulis doa ini sebagai cara untuk kita menghindarkan diri daripada bala ataupun wabak dengan dibawa bersama akan doa atau ayat Quran yang ditulis di atas kertas dan sebagainya. Iaitu di antara ayatnya dibacakan Allahumma inna dhunubi azumat wa jallat wa anta ya sayyidi ya ilahi a'zamu wa ajal. Allahumma inni ala ta'atika biridhaka la urdika hatta tarda anni bihaulika wa quwwatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa adim alaina ni'am wa asrif anna rijza wal niqam wal azab wal alam innaka antal azizul akram amin ya rabbal alamin. Jadi doa yang ditulis ini boleh ditulis dan dibawa bersama atau ditulis untuk dibawa bersama oleh anak-anak kita atau ahli keluarga kita atau kita sendiri. Kerana apa? Kerana kemungkinan doa ini panjang ke atau ada di kalangan ahli keluarga kita tak pandai membaca dan sebagainya, kita boleh tulis doa ini untuk kita titipkan kepada mereka dan mereka pakai dengan syarat mereka hendaklah memelihara kesucian doa-doa atau ayat Al-Quran yang dijadikan sebagai azimat atau tangkar istilahnya ya. Kemudian tulis doa yang selain daripada doa tadi, iaitu tulis bismillah atas kertas atau timah ataupun kulit kayu sebagainya lah untuk kita bawa, iaitu doa bismillahirrahmanirrahim fardun hayyun qayyumun hakamun adlun qudusun aw man kana maitan fa ahyayna. Tulis ya. Kemudian tulis pula satu azimat yang lain pula, ayat yang lain pula, ayat Al-Quran juga dijadikan sebagai azimat ya. Azimat. Jadi azimat yang berupa ayat Al-Quran yang digunakan dalam syariat kita
Dengan syarat kita menjaga kesucian dia. Apa yang kita tulis itu mesti jaga kesucian dia. Jangan diletakkan di bawah, jangan dibawa ke tempat yang tidak selayaknya. Dijagalah, ya. Iaitu doa dia, iaitu ayat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ay yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kemudian di antara ayat lain yang dijadikan sebagai azimat yang boleh ditulis, dibawa, digantung, iaitu ayat 47 surah Ibrahim sebanyak 4 kali. Sebanyak 4 kali digantung di rumah. Jadi keseluruhan ayat-ayat yang disarankan oleh para ulama ini adalah merupakan perbuatan dilakukan ulama dahulu. Ya, yang diambil daripada ayat Quran dan doa dan sebagainya, ia adalah merupakan sesuatu yang diharuskan kepada umat Islam untuk melakukannya dengan syarat menjaga kesuciannya. Ya, karena ada di kalangan mereka yang tidak mempunyai pengetahuan dan mereka mengatakan ataupun tak bersetuju dengan perkara ini. Ya, sedangkan mana Al-Quran itu sendiri pun keseluruhannya sifat. Ya, Nazilna qanna huwa sifat. Kami turunkan Al-Quran itu sifat. Sebagai sifat itu penyembuh kepada kita. Jadi apa saja dalam Al-Quran itu, baik yang berupa huruf dia. Ya, sebab Al-Quran ni dia huruf je pun. Iaitu huruf hijaiyah tu, alif ba, itu adalah huruf Quran. Walaupun satu huruf pun dalam ayat Quran itu kita tulis, dia dah boleh menjadi sifat kepada kita. Itu kelebihan Al-Quran, bukan satu ayat, bukan satu kalimah. Inilah para ulama dahulu, ulama-ulama dahulu yang mengetahui akan kedudukan Al-Quranul Karim, mukjizat Al-Quranul Karim dan juga faedah-faedah ayat-ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala telah tetapkan mempunyai kelebihan-kelebihannya. Ya. Jadi antara ayatnya iaitu ayat 47 surah Ibrahim. Yang ditulis kemudian digantunglah di rumah. Digantung di rumah. Atau digantung di mana yang tujuannya untuk penjagaan, menjauhkan diri daripada bala, penyakit dan sebagainya. Itu ayat dia, innallaha azizun zuntiqam. Ini ayat dia, ditulis untuk menjaga kita. Kenapa kita berhadapan dalam kehidupan ini, pasti di sana terdapatnya kadang-kadang musuh-musuh yang terdiri daripada syaitan, yang terdiri daripada jin, yang terdiri daripada manusia, yang terdiri daripada bala-bala dan sebagainya. Itu adalah musuh-musuh kadang-kadang yang kita menghalang kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, untuk berlaku kebajikan dan sebagainya. Maka ditulis amalan ini. Yang kelima, tulis nama Allah di bawah dan diletakkan di atas pintu tempat keluar masuk, iaitu Al-Baqi Al-Khalaq. Ya, Al-Baqi Al-Khalaq. Tulis di pintu masuk rumah kita. Ya. Jadi para ulama ni dia adalah di kalangan muhaddis, iaitu di kalangan orang yang mengetahui akan segala apa pedoman yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengetahui dan dia mengetahui Al-Quran dan hadis. Kerana itu perbuatan mereka itu tidak sekali-kali akan bercanggah dengan apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis. Kerana itu kita jangan khawatir atau kita jangan berlaku persoalan dalam diri kita. Kenapa? Kerana mereka ni adalah di kalangan orang-orang yang sampai keilmuan dia terhadap Al-Quran dan hadis sampai ke tahap yang kita sendiri pun tak boleh nak menilai kerana ketinggian mereka, pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan hadis. Kerana itu mereka ini sentiasalah dalam kehidupan mereka bertindak tanduk berdasarkan pada Quran dan hadis. Kerana itu apa saja suruhan pedoman mereka kepada umat Islam semuanya memberikan manfaat kepada umat, kerana mereka ini mengambil sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sentiasa prihatin terhadap apa yang berlaku pada umat. Karena itu rahmatnya Nabi, maka begitulah rahmatnya akan pewarisnya, iaitu para ulama kepada umat Islam. Apa yang berlaku pada umat Islam daripada kesusahan, kepayahan, mereka tidak akan tinggal daripada mendoakan dan memberikan pedoman dan petunjuk kepada mereka. Kemudian amalan ketujuh,
tulis ayat-ayat di bawah di atas 4 helai kertas dan digantung di 4 penjuru rumah. Iaitu ayat salamun qaulan min rabbir rahim. Ya, salamun qaulan min rabbir rahim. Kemudian ayat salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kemudian ayat salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Fa ni'ma uqbad dar. Kemudian ayat salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hatta matla'il fajr. Kemudian yang ke-8, tulis dan gantung di pintu rumah nama-nama Allah di bawah. Baqi, Khallaq, Al-Baqi, Al-Khallaq. Ya Baqi, Ya Khallaq. Ya Mu'min, Ya Salam, Ya Hafiz, Ya Hafiz. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Arhamar Rahimin. Kemudian yang ke-9, itu amalan yang perlu ditulis. Ya, jikalau penonton ingin melaksanakan atau melakukan atau beramal yang amalan ini. Kalau tuan-tuan ingin beramal yang amalan yang tak ditulis yang dibaca tadi, boleh juga. Tapi kalau yang ditulis ini di antara amalannya. Tulis nama-nama Allah ini dan dijadikan sebagai azimat untuk menolak wabak. Istilah azimat ni ada satu istilah yang kadang-kadang orang kata orang terlalu sensitif ni, ya. Jadi azimat ni maksudnya perkara-perkara yang ditulis, doa-doa, ayat Quran yang ditulis, nama-nama Allah yang ditulis di atas kertas ko, di atas pinggan ko, di atas kulit kijang ko, di atas kulit kayu ko, kemudian dibawa untuk menjadi mengambil keberkatan nama Allah yang ada di situ. Itu maksudnya. Bukan azimat itu yang apa dah maksudnya. Azimat ni ialah benda-benda doa nama Allah yang boleh orang kata menjaga dengan keberkatan nama-nama yang kita bawa tadi ataupun ayat Al-Quran yang kita tulis itu boleh menjaga kita. Itu maksudnya. Jadi azimat ni bukan sebagaimana yang diharamkan oleh para ulama yang menggunakan nama-nama yang tak diketahui dan tak difahami akan tulisannya. Tambahan lagi tulisannya bukan dalam bahasa Arab, itu semua diharamkan oleh para ulama daripada dulu lagi. Ada dinyatakan dalam pembahasan dalam buku yang panjang dibahas tentang itu. Yang ke-10, tulis ayat di bawah dan digantung di dalam rumah. Yaitu bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang ke-10 yang perlu ditulis. Kemudian yang ke-11 ditulis pada bekas yang suci sebanyak 62 kali nama Allah Al-Hamid. Nama Allah kata Al-Hamid. Kemudian dijirus dengan air dan diberi minum airnya kepada orang yang ditimpa wabak. Ya, dijirus airnya. Ya, ini biasanya digunakan dengan apa? Dengan air mawar. Ya, air mawar. Yang kita dapat lihatlah dia punya warna dia sikit sebanyak atau za'faran dia. Ya, jadi senanglah ditulis dan dijirus tulisan tadi. Tulisan nama Allah tadi kemudian diberi minum pada orang yang ditimpa wabak. Itu yang ke-11. Kemudian yang ke-12 dibaca ayat di bawah pada air yang suci dalam bekas yang baru dan suci sebanyak 3 kali. Setiap kali selepas membacanya dihembus pada air tersebut. Kemudian diberi minum orang yang takut atau ditimpa penyakit tersebut. Iaitu ayat dia Bismillahirrahmanirrahim Al-Azimil Burhan Asy-Syarifis Sultan Qul yawmin huwa fi sya'an. Qul yawmin huwa fi sya'an ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni a'udzu bika min at-ta'ni wat ta'un wa hujumil waba' wa mautil faj'ah wa min ma'aratil huma wa min su'il qada' wa darkis syaqa' wa syamatatil a'da' innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian yang ke-13, amat mujarab tulislah ayat di bawah dalam sebuah bekas kemudian dipadam dengan disiram air lalu diminum, iaitu ayat wa qila ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al-ma'u wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi wa qila bu'dan lil qaumil zalimin. Itu yang adalah merupakan yang terakhir amalan yang ditulis yang terakhir untuk menolak wabak atau bala yang terdapat di dalam buku ini disunting oleh pengurusi Fatim itu Datuk Syed Muhammad. Kemudian moga-moga penonton sekalian dan pembaca dapatlah
maklumat, pengetahuan dan juga bolehlah beramal dengan apa yang dikandung di dalam buku ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memperkenankan ikhtiar kita, bagi satu ikhtiar kita untuk menjauhkan diri kita, adik keluarga kita dan juga umat Islam daripada wabak dan bala yang mana ialah merupakan ketentuan Allah Taala. Apatah lagi perkara tersebut tadi ditahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda di akhir zaman, ya. Kita akan menghadapi berbagai cabaran. Maka dengan itu kitab ini boleh didapati di yang tertera pada dalam komen di Facebook itu. Dan kitab ini bagi sesiapa yang juga ingin ada berhajat untuk mewakafkan supaya boleh digunakan oleh umat Islam yang lain, boleh juga dengan yang wakaf itu untuk mewakafkan dengan membeli beberapa naskah untuk diwakafkan, sama ada di Patim atau ke mana-mana tempat yang diwakafkan. Dan kami pihak Patim, namanya Datuk Syekh Muhammad Pengusinya, mengucap terima kasih kepada semua penonton dan mereka-mereka yang mengikuti perkongsian diskusi ini. Boleh bersama-sama berdoa dan sama-sama memberikan manfaat kepada umat Islam, dan jangan sekali-kali kita alpa terhadap apa yang berlaku kepada umat ini, kerana kita adalah saudara mereka. Kerana Nabi Sallam juga sabda dengan maknanya, siapa yang tak prihatin kepada umat ini, maka bukanlah di kalangan umat ini. Dan itu sajalah di antara akhiran dalam diskusi saya terhadap buku mana amalan menolak wabak dan balak karangan Al-Allamah Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani radhiyallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Ja'alna Allahu wa iyyakum man yastajibu syafa'ata nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yarju rahmatahu wa rafatahu. اللهم بهذا النبي الكريم وعلى اله وصحبه السابقين على منهج الخير ان تجعلنا من خيار امته واسترنا من ذي حرمته واسقنا من حوضه الشريفه شربة لا نظمأ بعدها يوم الموقف العظيم. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انا نتوسل ونتوجه اليك بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمه. يا محمد يا نبي رحمة إن توجهنا بك إلى ربنا لغفر ذنوبنا وستر عيوبنا وشفاء أسقامنا وتفريح قلوبنا تفريج قلوبنا وقضاء هوائجنا وهوائج المسلمين. اللهم احفظنا، اللهم أيدنا، اللهم احفظنا من كل وباء والبلاء والغلاء وكل فتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا هب لنا اللهم شفع نبينا فينا وفيهم واشفع نبينا فينا وفيهم واشفع نبينا فينا وفيهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.